dan dia akan teruskan dan bercerita apa sebenarnya yang ada dalam Pandai ini dan kenapa Pandai ini bagus untuk pelajar-pelajar dan juga komplimen apa yang mereka buat di sekolah ataupun di pusat tuition akaupun buku-buku latihan lain. So, saya rasa itu sahaja. Saya recap balik sebelum saya serahkan. Yang pertama tadi saya ceritakan tentang bagaimana nak daftar akaun baru di Pandai. Pergi saja di pandai.org dan daftar. Yang kedua, bagaimana nak gunakan premium passport tadi yang 6 digit tadi tu dan masukkan supaya boleh jadi Pandai Premium. Kalau tengok atas kanan dah jadi warna hijau Premium. Sebelum tu dia tulis percuma, sekarang dah tulis Premium lah. So saya serahkan kepada Puan Nazar untuk take over. So tapi sambil tu kalau ada soalan boleh paskan dalam chat, nanti tim kami akan cuba jawablah pada masa sama. Ya, betul. Terima kasih Encik Khairul. Boleh bagi saya share screen? Boleh ya? Okey. Tadi Encik Khairul dah cerita pasal sampai ke part yang kita dah daftar sebagai premium user. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak lebih extra service lah kepada customer-customer semua, bolehlah terangkan sikit apa benda yang ada dalam Pandai ni. Itu yang saya nak terangkan sekarang. Okey, apabila student tu dah daftar sebagai premium user, pertama sekali benda yang dia perlu buat adalah di setting account saya. Okey, di profile saya ni pelajar-pelajar kena setkan umur mereka. Okey, tarikh lahir dan juga tahun berapa. Daripada sini nanti sistem kami akan sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk pelajar tersebut. Okey, sistem Pandai hanya membenarkan setiap user, say for example, dia daftar sebagai pelajar tingkatan 3. Dia hanya akan dapat lihat soalan-soalan untuk kelas 1 tahun ke atas dan minus 2 tahun ke bawah. Maksudnya kalau dia daftar untuk tingkatan 3, dia akan boleh tengok soalan-soalan untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 2, tingkatan 1. Macam tu. Jadi dia boleh buat ulang kaji dan dia juga kalau dia lebih advance, dia nak prepare dulu untuk tahun hadapan, dia boleh tengok yang tahun atas dia. Okey, bila dia dah set semua ni, tarikh lahir, dia punya tingkatan berapa, sekolah mana, sekolah ni pun nanti saya akan ceritakan kenapa dia nak daftarkan sekolah dalam dia punya profil ni, ya. Okey, jadi tadi pun Cik Khairul pun dah kata kita boleh tetapkan subjek kita. Ada pelajar mungkin dia rasa macam, kalau banyak-banyak sangat belajar ni dia rasa macam resah sikit. So dia akan baca sikit-sikit, kan? So ikut pelajar, ikut kesesuaian pelajar sendiri. Ada pelajar yang dia pilih saja semua subjek supaya dia boleh ikut dia rasa nak belajar yang mana, dia boleh terus pilih. Okey, selain daripada subjek akademik yang pelajar-pelajar belajar di sekolah, kami juga turut memberi latihan untuk pertandingan akademik. Pertandingan akademik yang kami taruh dalam sistem Pandai sekarang adalah ini daripada sister company kami sendiri, Beaver Computational, Kancil, dan sekarang ni pun yang tengah berlangsung sekarang ni yang paling pertandingan matematik yang paling besar di Malaysia, Kangaroo Matematik. Mungkin ada juga antara anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang masuk pertandingan ini, ya. Jadi dengan mendapatkan premium subscription kepada Pandai, pelajar-pelajar boleh juga buat latihan untuk pertandingan ini selain daripada subjek-subjek akademik yang mereka ambil di sekolah. Okey, bila mereka dah tetapkan subjek, mari kita tengok apa yang mereka boleh buat di Pandai. Okey, sebelum itu kita recap sikit. Pandai ni sebenarnya apa, kan? Apa sebenarnya tujuan kita buat Pandai ni, platform Pandai ni? Okey, Pandai adalah platform edutech. Edutech tu short form untuk educational technology yang membantu pelajar-pelajar sekolah daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 untuk mengulang kaji pelajaran secara online. Okey, secara online tu maksudnya dia boleh guna dia punya telefon, boleh guna tab, boleh guna komputer, mana-mana yang dia ada connection internet, dia boleh belajar. Maksudnya begitulah, kan? Jadi, macam mana Pandai boleh membantu pelajar-pelajar ni mengulang kaji? Okey,
kita tengok balik ke ke platform Pandai. Saya tunjukkan di portal Pandai Web dahulu ya. Nanti sekarang saya akan ceritakan sikitlah apa bezanya web dengan kami punya app. Okay. Alright. So di sini bagaimana kita pelajar-pelajar boleh mengulang kaji? Ada dua cara dalam Pandai, iaitu melalui quiz dan juga melalui ujian. Quiz ini apabila kita sudah menjadi premium user, kita boleh tengok semua quiz-quiz yang ada untuk setiap subjek yang kita daftar, yang kita pilih tadi di kita punya akaun saya ni. Kita boleh tengok semua subjek-subjek yang kita pilih. Misalnya lah, kita punya pelajar ni nama dia Diana kan. Okay, Diana ni pelajar form 5. Kami punya sampel pelajar ni lah. Dia nak praktis belajar sebab kita tahu sebagai seorang pelajar masa kini, diorang ada sikit kadang-kadang attention span dia tak begitu tinggi. Jadi dalam dari segi pendidikan sendiri pun dah ada banyak kajian yang mendapati bahawa micro learning tu maksudnya dia belajar sikit-sikit setiap hari secara konsisten boleh meningkatkan pencapaian para pelajar. That means tak semestinya dia perlu duduk satu tempat sejam dua untuk menghadap dia punya latihan macam tu. Kalau dia belajar sikit tapi secara konsisten, ini turut membantu pelajar untuk meningkatkan progres akademik mereka. Jadi dalam sistem Pandai ni pula, kami pun sedar bahawa kami punya audience ni, para pelajar muda-muda ni, mereka suka style game. Jadi kami punya quiz pun membuat style game ni juga, di mana mereka boleh mengumpul coins, mereka boleh tengok mereka punya ranking pencapaian straight di dalam platform quiz, di feature quiz ini. Okay? Contohnya adik Diana ni, dia dah kedudukan yang ke 1356 daripada seluruh user Pandai di seluruh negara. Saya akan ceritakan lebih sikit pada pencapaian ni. Sebelum tu kita pergi dulu apakah yang users, student-student boleh tengok dalam function quiz. Contohnya kita pergi, misalnya kita pergi kimia. Saya pun dah lupa dah kimia saya masa dulu, tapi mari kita cuba. Ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, koin-koin ni maksudnya setiap topik ni yang kami telah susunkan. Kimia, lepas tu ini tingkatan 5 ya. Kalau kita tengok sini pun ada subtopik ni, semua subtopik ni disusun sama seperti kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah tercatat di dalam mereka punya, dia panggil DSKP, standard curriculum, dan juga buku teks menggunakan subtopik yang sama. Jadi kalau pelajar-pelajar di sekolah, dia hanya belajar satu subtopik dahulu. So bila balik rumah, dia boleh buat ulang kaji untuk satu subtopik. Tapi tak perlu dia buat latihan semua sekali. Okey. Contohnya lah kita guna kat adik Diana ni, dia nak ulang kaji topik pengoksidaan dan penurunan. Okey, kita tekan sahaja mula. Okey. Dari sini kita boleh tengok dalam subtopik ini ada 5 soalan. Untuk adik Diana dapat coin tadi, dia nak collect dia punya coin tu, dia kena jawab ke 5 soalan. Okey, mari kita cuba. Antara berikut yang manakah dioksidakan dalam tidak balas ini? Cubalah kita jawablah satu. Apa yang dioksidakan? Magnesium misalnya. Simpan jawapan? Betul. Sistem Pandai akan terus beri feedback betul atau salah jawapan setiap pelajar. Dan yang paling bagus, yang menyebabkan sistem Pandai ni lebih bagus dapat mengatasi pembelajaran menggunakan buku latihan biasa adalah setiap soalan yang telah dijawab, kita akan berikan penjelasan. Kenapa betul magnesium? Tantah tadi adik Diana ni dia pakai tekan ini mini mini mo saja. Kenapa dia pilih magnesium kan? Kalau dia nak ingat kembali, betul jawapan dia magnesium. Kenapa? Kami ada membuat penjelasan di bawah ini kenapa itu adalah jawapannya. Mungkin dari segi formula, ada penjelasan dari segi gambar rajah, ada penjelasan dari segi teks. Okey, so seterusnya. Dia kena jawab sampai 5 soalan kan? Jadi saya pakai jawab je lah ini, just untuk kita save masa kan, sebagai demo saja. Saya jawab saja A. Alamak, salah pula jawapan saya. Kenapa saya salah? So student tu boleh check
Kenapa salah? Bukan A jawapannya B. Kenapa? Dia tulis sampai ke bawah macam ni. Ada gambar raja yang boleh, that mean kalau misalnya pelajar-pelajar tu tak faham apa yang diajar oleh cikgu di sekolah, ataupun bila dia dah baca buku teks pun dia tak dapat jumpa jawapan kepada soalan ini. Jadi kita dah bagi penjelasan terus supaya dia boleh belajar terus daripada platform Pandai. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini pun saya jawab saja. Salah lagi. Okey, tengok penjelasannya apa dia. Okey. Dan lagi satu lagi. Okey, saya jawab saja. Salah lagi. Kena belajar lebih lagi ya ni. Sebab asyik salah saja. Kena tengok penjelasannya. Okey, ini pun salah juga saya. Dan saya kan tengokkan ni. Setiap ada dia punya formula dan semuanya telah disediakan untuk para pelajar untuk revise kembali, ulang balik apa yang menyebabkan mereka salah dalam sesuatu jawapan itu. Okey, bila saya hantar jawapan, okey, seperti yang saya katakan tadi, sistem Pandai akan terus bagi feedback kepada saya. Misalnya tadi, ini soalan ni dah jawab dah tadi kan? Berapa yang saya betul, berapa yang saya salah, dia terus buat dekat sini. Okay, that means saya pun boleh tengok, mungkin saya kena belajar topik ini lagi sebagai seorang student. Ya, okay. Selain daripada itu quiz. Quiznya ada banyak lah kalau kita dah habis topik kimia, sebab kita punya target adalah micro learning, belajar sikit-sikit secara konsisten, kan? So kalau kita buat 5 soalan daripada kimia, kita dah belajar sikit kenapa kita salah semua tadi. Kita belajar pula subjek lain, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bergantung kepada para pelajar. Kan? Semua subjek yang dipilih di dalam tetapan subjek tadi ada di sini. Okey, selain daripada kuis, macam sekarang ni pun kita tengok dah masuk dah ke time untuk peperiksaan pertengahan tahun.